Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertemuan kali ini kita teruskan pembelajaran kita di bawah 1.1.4 bertajuk peranan pekerjaan. Boleh rujuk buku teks muka surat 7 hingga 9. Baik, sekarang kita tengok pengertian pekerjaan. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan? Pekerjaan ialah satu kegiatan yang dilakukan bagi mendapat sumber pendapatan dan memiliki harta dengan cara yang betul. Maksudnya di sini apa-apa sahaja usaha kita, kegiatan kita yang kita buat untuk mendapatkan sumber pendapatan. Sebagai contoh, peniaga, dia berniaga, dia berusaha buat sesuatu untuk mendapatkan sumber pendapatan dia. Dapat RM10, dapat RM20, itu sumber pendapatan dia. Ataupun sebagai driver contohnya. Dia bekerja tu, kegiatan dia driver, bawa bas, bawa taksi dan sebagainya, merupakan sebahagian daripada usaha dia. Kegiatan yang dia buat untuk mendapatkan sumber pendapatan. Dapat upah mungkin, dapat gaji mungkin. Itu merupakan sumber pendapatan dia. Dan sumber pendapatan dia ialah sebahagian daripada harta yang dia miliki dengan cara yang halal. Pastikan pekerjaan kita itu halal. Bukannya kita berniaga dadah, bukannya kita pergi merompak mencuri, bukan. Kita buat satu kerja itu halal untuk kita dapatkan sumber pendapatan kita. Itu yang dimasukkan dengan pekerjaan. Okey, seterusnya kita lihat peranan pekerjaan. Apa peranan pekerjaan? Untuk apa kita bekerja ni? Pertama ialah untuk memenuhi tuntutan ibadat kepada Allah. Kerja ni merupakan sebahagian daripada jenis ibadat. Ibadat terbagi pada dua. Pertama, ibadat khusus yang kita katakan sebagai solat, puasa, itu ibadat khusus hubungan kita dengan Allah. Manakala kerja ni kita buat sesuatu pekerjaan untuk mendapatkan sumber pendapatan kita, dipanggil sebagai ibadat umum. Jadi bekerja ni berperanan sebagai tuntutan atau memenuhi tuntutan ibadat kita kepada Allah. Maknanya ialah mak kita keluar, ayah kita keluar daripada rumah tu pergi kerja untuk mendapatkan sumber pendapatan kepada keluarga kita. Dia merupakan sebahagian daripada kegiatan ibadat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita lihat yang kedua, ialah meningkatkan taraf sosioekonomi. Sama ada ekonomi kepada individu ataupun ekonomi kepada masyarakat ataupun meningkatkan taraf ekonomi kepada negara. Maknanya ialah kita bekerja untuk tingkatkan ekonomi kita, untuk mendapat sumber pendapatan. Sebab apa? Sebab anak-anak nak pergi sekolah, nak duit belanja, mak ayah nak beli beras, nak beli gula, nak beli teh kat rumah, nak bayar sewa rumah mungkin, nak bayar elektrik, nak bayar bil dan sebagainya. Itu merupakan sebahagian daripada keperluan ekonomi kita. Nak makan, nak minum, nak pakai, semua perlu kepada ekonomi. Kalau tidak bekerja, bagaimana kita nak tingkatkan ekonomi kita? Takkanlah nak pakai baju yang lama je 2-3 tahun. Baju daripada kecil sampai ke tua. Pakai baju yang sama. Tidak munasabah. Kita perlu tukar baju. Baju baru, kasut baru. Mungkin kalau kita ada motor rosak mungkin. Tingkatkan ekonomi kita. Maka pekerjaan merupakan peranan dia. Maka peranan pekerjaan ialah untuk meningkatkan ekonomi. Sama juga, kita tingkatkan ekonomi kita sebagai individu. Dalam masa yang sama, kita dapat tingkatkan ekonomi kepada masyarakat kita. Dan kepada ekonomi negara, boleh meningkatkan ekonomi negara. Itu peranan pekerjaan. Baik. Yang ketiga ialah menunaikan tanggungjawab bagi memenuhi keperluan asasi. Kita ni banyak keperluan. Contohnya kita bangun tidur, lapar, nak makan nasi. Maka nak beli nasi lemak tu perlu kepada duit. Perlu kepada ekonomi. Maka nak beli makanan perlu kepada sumber pendapatan. Maka kita perlu bekerja untuk mendapatkan sumber pendapatan tu. Dah kenyang, maka kita perlu pakai baju.
Kita perlu naik motor nak pergi keluar, pergi pasar. Kemudian mungkin kita nak pergi umrah, mungkin kita nak berzakat. Semua tu ialah untuk memenuhi keperluan kita. Kita nak bergerak, mungkin suatu hari kita sakit, perlu kepada jumpa dengan doktor, dapatkan ubat, rawatan dan sebagainya. Perlu juga kepada duit. Nak dapat duit itu perlu kepada kerja. Nampak tak? Itu peranan pekerjaan. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita mendapatkan pendapatan? Dan bagaimana kita nak memenuhi keperluan hidup kita? Pakai kita, makan minum kita, tempat tinggal kita, semuanya perlu kepada pendapatan. Nak dapat pendapatan, perlu kepada kerja. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Yang seterusnya ialah meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Negara kita perlu kepada rakyat yang bekerja. Macam contoh guru. Bagaimana guru ini berperanan pekerjaan dia untuk melahirkan individu-individu yang berilmu. Kemudian individu yang berilmu ni ada yang dapat kerja doktor, dapat kerja engineer, dapat kerja kontraktor, dapat kerja sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai polis. Semua tu hasil daripada pekerjaan. Jadi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara ini perlu kepada pekerjaan. Barulah negara kita dapat membangunkan dari segi ekonomi negara kita. Nampak tak? Dari segi peranan pekerjaan itu kepada peningkatan pembangunan ekonomi negara. Baik, sekarang kita lihat dalil daripada hadis yang dimuatkan dalam muka surat 7 buku teks. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Artinya tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada apa-apa yang dimakan daripada usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan daripada usaha tangannya sendiri. Apa pekerjaan Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud antaranya ialah dia sebagai tukang besi. Sebab itulah antara mukjizat Nabi Daud ni, dia boleh melembutkan besi. Dia uli-uli besi jadi pedang, uli-uli besi jadi basikal. Tengok cantik. Itu mukjizat dia. Nak cerita di sini ialah bahawa Nabi Daud alaihissalam bekerja untuk mendapatkan sumber pendapatan dia. Baik, sekarang kita lihat ciri-ciri pekerjaan. Apa dia ciri-ciri pekerjaan? Kalau kita nak cari kerja, pastikan memenuhi ciri-ciri ini. Yang pertama, pekerjaan yang halal. Pekerjaan kita mesti halal. Jangan merompak, jangan mencuri. Pastikan kerja kita halal. Kalau kita berniaga, apa benda yang kita niagakan, kita jual tu pastikan benda tu halal. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menurut kehendak syariat. Apa kehendak syariat? Syariat nak kepada benda-benda yang halal. Benda-benda yang memenuhi keperluan manusia. Bukan cara menipu, bukan cara pecah amanah dan sebagainya. Tidak. Memenuhi kehendak syariat pekerjaan kita. Yang ketiga, menjaga ketenteraman awam. Kalau kerja kita mengganggu ketenteraman awam, tak boleh. Pastikan pekerjaan yang kita buat itu tidak mengganggu ketenteraman awam. Itu maksudnya. Okey, ciri-ciri yang ketiga, yang keempat ialah memastikan keselamatan. Kita bekerja walau macam mana tekun pun kita bekerja, pastikan pekerjaan kita tu ialah selamat. Bukannya satu kerja yang tak selamat. Kerja bagi makan kepada buaya contohnya. Masuk dalam kandang buaya. Bahaya, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Pastikan kerja kita itu selamat. Barulah dapat sumber pendapatan, bawa balik kepada keluarga. Dan yang terakhir, ciri-ciri pekerjaan menurut Islam ialah mengambil berat tentang ibadat. Sekuat mana, serajin mana pun kita bekerja, pastikan tidak meninggalkan tuntutan ibadat. Jangan kerja daripada pagi sampai malam tu, zuhur tak sembahyang, asar tinggal. Ini tak boleh. Pastikan ibadat kita buat. Walau macam mana kerja kita. Kerja buruh, kerja apa kan, pastikan ibadat jangan tinggal. Itu maksudnya ialah ciri-ciri pekerjaan menurut Islam. Okey, baik. Sekarang kita lihat sebab Islam menuntut umatnya bekerja. Kenapa Islam menuntut ataupun
berkehendak supaya umatnya bekerja. Yang pertama, kerja ni merupakan ibadat yang diberi pahala. Bekerjalah. Kerja. Nabi pun bekerja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kerja sebagai pengembala kambing. Sebelum tu dia berniaga, bekerja. Untuk apa kerja? Untuk mendapatkan sumber pendapatan. Jadi ibadat merupakan pekerjaan merupakan ibadat yang diberi pahala. Mana ayah kita keluar pagi balik petang tu dapat pahala. Okey, yang kedua ialah memudahkan umat Islam menunaikan ibadat seperti berzakat. Jadi kalau tak bekerja, bagaimana nak dapatkan sumber pendapatan? Bagaimana nak bayar zakat? Kita nak pergi Mekah kena ada 10,000. 10,000 tu bau, duit tambang poket bau. Nak beli apa-apa perlu lagi. Maka kita nak buat ibadat, kita nak bersedekah, perlu kepada duit. Nak duit tu perlu kepada kerja. Sebab itulah kerja ni perlu dalam Islam untuk memudahkan umatnya menunaikan ibadat seperti zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga, memenuhi keperluan hidup seperti makan dan tempat tinggal. Ini merupakan keperluan hidup kita. Kita perlu makan, kita perlu tempat tinggal, kita perlu kepada pakaian. Semua itu ialah keperluan hidup kita. Jadi untuk memenuhi keperluan itu, maka kita dituntut untuk bekerja. Yang keempat, mendapat penghormatan daripada masyarakat kerana bertanggungjawab. Siapa yang bekerja, dia akan dihormati oleh masyarakat. Tengok, mana dia bekerja untuk keluarga dia. Dipandang mulia oleh masyarakat. Kalau orang tu menganggur, kalau orang tak ada kerja, tiba-tiba nak makan, dia minta dengan orang. Bagaimana maruah dia? Maka tercemar. Jadi, bekerja merupakan sebahagian daripada bagaimana Islam ni memberi penghormatan sama ada kepada individu ataupun daripada masyarakat. Siapa yang bekerja ini. Kerana bertanggungjawab terhadap keluarga ataupun diri sendiri. Dan yang kelima, memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melaksanakan ibadat fardu ain. Fardu ain maknanya perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Mungkin anak-anak sekalian, para pelajar sekalian tak bekerja lagi sebab di bawah tangan ibu bapa. Suatu hari nanti dah berdikari, maka perlulah kita bekerja untuk memenuhi keperluan hidup kita. Nak pakai, nak minum, nak berjalan, sakit dan sebagainya. Sebab itulah Islam menuntut supaya kita ni bekerja. Okey, seterusnya ialah kita lihat etika kerja Islam. Etika ni maknanya ialah cara bagaimana Islam ni beri panduan kepada kita untuk bekerja. Cara macam mana? Yang pertama, pastikan kita ikhlas. Kerja kita ikhlas. Walaupun kita bos, walaupun kita buruh, walaupun kita kuli, tapi ikhlas, Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala. Harta yang kita dapat, pendapatan kita itu berkat. Cukup insya-Allah. Yang kedua, amanah. Apa saja tugasan yang kita laksanakan, kerja yang kita buat, pastikan kita buat dengan amanah. Jujur maksudnya. Dan yang ketiga ialah tekun. Tekun maknanya kerja kita pastikan bersungguh-sungguh kita buat. Sama ada kita sebagai buruh, sebagai pemandu, sebagai peniaga, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita bersungguh-sungguh, insya-Allah hasilnya adalah yang terbaik. Yang keempat ialah patuhi arahan ketua. Mungkin kita kerja ada majikan, ada bos kita. Maka apa saja arahan bos kita, kita kena patuh. Selagi tidak menyuruh kepada benda-benda yang mungkar, benda maksiat. Mungkin bos suruh pergi merompak, jangan patuhlah. Mana selagi dia suruh benda yang halal, benda yang harus kita boleh buat, tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi syariat, maka kita kena patuh. Sebab apa? Sebab kita bekerja di bawah majikan kita, bawah bos kita. Okey, yang kelima ialah bekerjasama. Ini etika. Etika ni cara bekerjasama. Maknanya kalau kita kerja 5 orang, maknanya kita kena bekerjasama. Kalau kawan kita lemah, kita tolong dia. Kalau kita kurang, maka kawan kita akan tolong kita. Begitulah seterusnya. Macam contoh guru. Guru ada guru disiplin, ada guru kat kantin, ada guru bahasa Melayu, ada guru bahasa Inggeris. Semua tu bekerjasama untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Bukan satu subjek saja cemerlang. Kalau boleh kalau 10 subjek. Mana guru ni bekerjasama untuk melahirkan seorang pelajar atau suatu masyarakat yang berilmu. Maknanya peranan guru ni bekerjasama.
Dan cara yang terakhir ialah berdisiplin. Maksudnya ialah kalau masuk pukul 8 kerja, pastikan pukul 8 kita masuk bekerja. Itu maksudnya disiplin. Rehat pukul 10, pukul 10. Kalau habis pukul 5 lah kita balik. Itu maksudnya disiplin. Kalau kerja, walaupun bos tak ada, tapi oleh kerana kita bekerja ni kerana Allah, maka datang pukul 8 atau datang pukul 7.30, mungkin pukul 7, balik pukul 5 petang. Itu makna disiplin. Bukannya datang tidur je daripada pagi sampai petang. Petang pukul 5 balik. Datang buat apa? Tidur je dekat pejabat contohnya. Tak boleh. Maknanya kita kena berdisiplin. Itu antara kerja. Kalau tidak memenuhi etika kerja Islam ni, maka pekerjaan kita mungkin terlibat dengan dosa. Ataupun gaji dapat tapi gaji itu tidak berkat. Hidup kita tidak berkat. Mungkin ada masalah keluarga dan macam-macam lagi. Hasil daripada pekerjaan yang tidak mengikut etika kerja yang digariskan oleh Islam. Baik, sekarang kita perhatikan apakah kebaikan bekerja. Yang pertama, mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah. Oleh kerana pekerjaan merupakan tuntutan dalam Islam, perlunya kita bekerja, maka apabila kita memenuhi tuntutan agama, maka kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apabila kita bekerja, apa kebaikan dia? Mendapat rezeki yang halal untuk keluarga. Apabila rezeki kita halal, maka ibadat kita Allah Taala terima. Doa kita Allah Taala makbul. Hidup kita bahagia. Tengok kebaikan bekerja. Yang ketiga, kita mampu berdikari tanpa perlu meminta-minta. Ini nak makan pagi minta sedekah, nak makan tengah hari minta sedekah. Nak makan malam pula minta dengan jiran. Kemudian nak pakai baju baru minta dengan saudara mara. Maka dalam Islam, perbuatan tersebut tidak digalakkan. Tak baik. Maka bekerjalah supaya kita dapat berdikari tanpa perlu meminta dengan orang lain. Yang keempat ialah kebaikan bekerja meningkatkan taraf hidup kita. Daripada kita ni pakai pakaian yang buruk, kita boleh beli baju baru. Daripada hidup kita berjalan kaki, kita boleh naik motor. Daripada motor boleh naik kenderaan. Rumah kita boleh kita besarkan, boleh kita cat yang baru. Mana meningkatkan taraf hidup kita. Mungkin kita tak boleh pergi ke Mekah, dengan bekerja kita dapat pergi ke Mekah. Mungkin kita tak dapat bersedekah sebab tak bekerja, tapi melalui kerja dapat pendapatan, kita dapat bersedekah kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim contohnya. Baik. Yang kelima, nombor 5 tu, mengurangkan masalah pengangguran dan meningkatkan ekonomi negara. Ini merupakan sebahagian daripada kebaikan bekerja. Mengurangkan masalah pengangguran dan meningkatkan ekonomi negara. Kalau ekonomi negara kita meningkat, maka kita akan dapat menikmati kemudahan-kemudahan ada dalam negara kita. Contohnya hospital, ada jalan raya yang baik, ada sekolah bangunan yang baik, ada kantin yang baik. Kemudian disediakan kemudahan-kemudahan pengangkutan awam dan sebagainya. Hasil daripada apa? Hasil daripada bekerja itu. Kalau semua pihak bekerja, maka akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, seterusnya ialah tengok kesan pekerjaan halal. Apabila kita buat pekerjaan halal, kesan terhadap individu apa dia? Pertama, hidup kita ni diberkati oleh Allah. Kemudian hidup kita dihormati oleh masyarakat. Kemudian kesan kepada masyarakat pula. Masyarakat akan hidup sejahtera, dalam kesejahteraan. Maju kerana ekonomi yang adil. Mana semua pihak bekerja, maka semua akan dapat memenuhi keperluan masing-masing. Doktor yang tidak ada masa untuk tanam padi, dia bekerjasama dengan petani. Petani tidak ada masa untuk pergi ke laut untuk dapatkan ikan, maka bekerjasama dengan nelayan. Begitulah seterusnya dalam masyarakat. Saling bekerjasama untuk ekonomi yang adil. Kesan terhadap negara, kalau sekiranya dapat pekerjaan yang halal, maka negara akan aman dan sejahtera. Tidak ada orang yang pergi merompak, tidak ada orang yang pergi mencuri dan sebagainya. Maka negara kita akan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Ini kesan daripada pekerjaan yang kita buat, pekerjaan yang halal. Baik, seterusnya kesan pekerjaan haram. Kalau kita buat pekerjaan tu haram, contohnya pergi merompak, pergi mencuri,
pecah amanah dan sebagainya. Apa kesan dia? Kepada individu, kita akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan dibenci oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kesan pekerjaan haram kepada masyarakat. Menjadi huru-hara. Kalau dalam kampung kita, dalam taman kita ada orang mencuri, maka huru-hara. Nak tidur malam pun tak lena. Sebab apa? Sebab takut rumah kita kena curi. Rumah kita kena pecah. Dan sebagainya. Kemudian kepada masyarakat juga ialah masyarakat akan jadi mundur. Berlakunya pergaduhan sesama masyarakat. Ini kesan. Kesan pekerjaan haram juga, negara akan jadi kucak-kacir. Haru biru, mungkin berlaku keruntuhan, perpaduan dalam masyarakat. Negara akan menanggung rugi yang besar. Imej negara akan jadi tercemar. Ini merupakan pekerjaan kesan daripada pekerjaan haram. Sebab itulah Islam menuntut kita supaya bekerja, melaksanakan satu pekerjaan, pastikan halal. Baik, yang terakhir ialah implikasi tanpa pekerjaan. Implikasi ni kesan. Kesan. Apa maksud kesan? Kesan kalau kita ni tidak bekerja. Apa kesan dia? Kesan terhadap individu ialah jiwa resah. Macam orang menganggur ni resah. Duit tak ada, nak makan tak boleh, nak pakai baju baru tak boleh. Mana jiwa dia akan rasa tak tenang, resah, susah dia. Okey. Kemudian dibenci oleh masyarakat kerana meminta. Hari-hari minta. Kita pun stres, kita pun boring. Dah datang dah orang tu. Dia tak bekerja, maka asyik minta je dengan kita. Jadi, masyarakat benci kepada orang meminta. Islam pun tidak suka kepada orang yang meminta-minta. Okey. Kemudian kesan pula kepada masyarakat. Kalau sekiranya nanti ada tanpa pekerjaan ni, berlaku masalah sosial. Seperti melepak. Tak kerja, nak buat apa? Lepak, main game. Daripada pagi hingga sampai malam. 3 hari lepak tanpa henti, contohnya. Maka masalah sosial. Kemudian berlaku masalah jenayah. Dah tak ada kerja, maka dia pun nak makan tak boleh, nak minum tak ada, maka dia buatlah kerja-kerja yang haram. Buat jenayah, pergi curi, pergi merompak, pergi meragut. Sebab nak makan. Tidak dapat memenuhi keperluan hidup dia. Maka dia pergi buat perkara-perkara jenayah. Dan kesan sekiranya tanpa pekerjaan kepada negara ialah merugi tenaga kerja. Orang muda ramai tapi semua duduk saja, menganggur semua, tak bekerja. Jadi sektor ekonomi tidak berkembang. Berkhidmatan tak ada, doktor pun tak ada. Duduk saja aja semua. Semua tak bekerja. Guru-guru pun tak mengajar, contohnya. Semua tak bekerja, duduk rumah je masing-masing, tak bekerja. Maka ekonomi akan menjadi merosot, tidak berkembang. Ini kesan daripada negara, kesan sekiranya pekerjaan tidak ada. Alhamdulillah. Hari ini kita dah selesai bincang tajuk peranan pekerjaan. Semoga berjaya dengan cemerlang. Faham apa yang dipelajari pada hari ini dan insya-Allah boleh buat latihan sebagai pengukuhan. Ustaz harap semua faham dan semua melaksanakan tugasan yang disediakan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.